Dia kata dia minta, kenapakah jawapan bertulis seringkali dilontarkan oleh menteri di parlimen, sedangkan rakyat nak tahu apa yang dibincangkan dan apa yang dibahaskan. Kalau jawapan secara bertulis, bermakna hanya ahli parlimen tersebut saja yang tahu. Jika rakyat tidak tahu langsung apa yang terkandung dalam jawapan tersebut, bagaimana? Ini benar. Saya nak jelas kepada saudara, sebenar-benarnya parlimen itu, apa arti parlimen? Parlimen adalah Dewan Rakyat. Dewan Rakyat, di situlah mereka, wakil-wakil rakyat, berbincang masalah rakyat. Kita boleh terima kalau menteri itu minta tangguhan kalau berhubung soal figura. Maksudnya ahli parlimen bertanya berapa peruntukan secara jelas. Sama ada tahun ini sekian banyak, kawasan ini banyak. Itu kita boleh terima lah. Tetapi kalau masalah-masalah lain, saya akan jawab melalui jawapan bertulis, itu seperti nak melarikan diri. Menteri-menteri kita ni pun hampir sekarang ni. Saya tengok betul, saya juga kecewa. Dan sehingga saat ini dah masuk hari kedua, minggu kedua, permasalahan rakyat tidak disantuni. Yang banyak cerita politik. Malahan paling mengecewakan hari ini apabila kerusi dalam kalangan penyokong kerajaan dan menteri kosong. Tak ada dewan bersidang, kamu minta dewan bersidang. Bila dewan bersidang, kamu punting. Sehingga kan terpaksa dibunyikan loceng, ditangguhkan. Sepatutnya dewan memula bersidang waktu petang, 2:30 petang. Boleh kosong dewan. Anda tidak bertanggungjawab. Ini yang diorang kata akhirnya, kita merasakan mereka makan gaji buta. Datang waktu pagi, petang hilang. Berhadapanlah. Lontarkanlah. Sepatutnya perbincangan di parlimen itu penuh dengan suasana yang berhubung mencakupi soal kehidupan rakyat. Ini tidak terlaksana. Saya amat kecewa apabila ahli parlimen yang diangkat sebagai wakil rakyat, mereka tidak langsung menguraikan masalah rakyat. Ini adalah masalah besar saudara yang sepatutnya kita untuk pilihan raya akan datang, saya ingat rakyat kena fikirlah sebaik mungkin. Tengok dekat parlimen sekarang ni, parlimen secara live kita boleh buka. Kita dapat tahu apa perkembangannya. Dan kalau mereka yang nampak dia tak ada di parlimen dan tidak pula ada di kawasan, orang macam tak payah lagi lah kita undi. Tak payah lagi kita beri kesempatan mereka. Tak payahlah. Yang dulu yang saya katakan, jangan diguna-gunakan rakyat dengan seuncang beras 1000 harapan. Enough is enough. Sebab kita nakkan parlimen. Parlimen tak buka, bising. Oh, kita tak maulah parlimen dimandulkan. Parlimen dibuka, kamu tak datang. Inilah kalau dalam bahasa P.P. Ramlee itu baral punya orang ni. Saya marah. Saya marah dan amat kecewa apabila ada kalangan ahli parlimen, wakil rakyat yang dengan sengaja ponting. Bukan lama pun. Tugas anda di parlimen membawa suara rakyat. Betul, ada waktunya speaker akan bagi orang ni bercakap. Kita dengar. Kalau tak betul, kita sanggah. Kalau benda itu tambah, kita beri tambahan lagi supaya menteri-menteri dengar. Ini usahakan wakil rakyat. Menteri pun tak ada. Ini betul-betul menteri Cahayam. Nak kata ni kabinet, tak ada. Hari ini, hari Selasa. Sepatutnya pada hari Dewan bersidang, setiap menteri, dia kena kosongkanlah waktunya. Bukanlah masanya untuk duduk pejabat, nak buat meeting. Tak payah. Dan di pejabat, di parlimen pun, ada pejabat-pejabat menteri yang disediakan. Jangan bagi alasan, oh kita ada meeting di Putrajaya. Ini apa benda lah dia orang ni. Menteri ni apa benda ni. Sebenarnya sampai kosong dewan. Saya tengok tadi jawapan pun menteri luar guna bagi timbalan menteri. Kita nak tengok menteri. Mentori kata orang Negeri Sembilan. Kau mana? Bila ahli parlimen berucap, apabila ahli parlimen mengutarakan persoalan, menteri kena dengar. Bukan hanya okey, mereka akan menjawab, oh kita akan dengar, kita akan baca, kita ada pegawai, kita akan mencatat. That is not enough. Patutnya dengar dan melihat sendiri reaksi setiap wakil rakyat. Mereka membawa harapan rakyat. Yang saya lihat sekarang ni, ahli-ahli parlimen pembangkang aja yang banyak. Jadi saudara nak marah macam mana? Kalau anda daripada backbencher, daripada parti kerajaan, daripada penyokong-penyokong kerajaan, boleh mengosongkan kursi, dan yang ramai itu ditegur oleh wakil pembangkang. Mereka rajin ke parlimen. Mereka membawa perjuangan rakyat.
Kalau anda tidak mampu untuk mau perjuangan rakyat, anda berhenti. Tak payah lagi bertanding masa akan datang. Sebab itu saya katakan mereka bertanding nakkan jawatan untuk mengembungkan perut dan tembolok mereka aja. Dapat jawatan sebagai ahli parlimen, pergi kejar pejabat menteri minta projek. Ini gambarannya kalau mereka sendiri di parlimen tak datang. Berlaku lagi. Parlimen tak bersidang, bising. Bila parlimen bersidang, kosong. Aduh. Pilihan-pilihan ni kata baral punya orang. Itulah. Dan apa ini, saya tadi ada persoalan bahawa kononnya katanya apa seandainya tanpa MOU antara kerajaan apa yang Muhammad Datuk Ismail Sabri tidak menandatangani apa persefahaman dengan parti-parti pembangkang bahawa kerajaan yang Muhammad Ismail Sabri boleh bertahan lebih kurang 30 hari saja katanya. Saya nak katakan soalnya you bekerjasama dengan Pakatan Harapan ke atau tidak, sama aja kedudukannya. Sebab kerajaan yang ada hari ini adalah satu kerajaan yang longgar, yang tidak kukuh. Cuma berdasarkan pada 114 sokongan. Dan kalau 4 orang lagi, habislah. Jangan anggap bahawa setelah menandatangan PAK itu, pembangkang akan menyokong 100%. No. Itu hanya persefahaman. Bukan satu perjanjian yang mereka tidak akan menyokong kalau ada usul untuk menentang. Betul, saya ingin tegaskan di sini. Apabila kita tanda tangan MOU, ini tidak bermakna kita tidak akan mainkan peranan pembangkang. Kita masih pembangkang. Kalau kerajaan buat tak betul, kita terus akan tegur. Kalau ada penyalahgunaan kuasa, kita terus akan buat kritikan. Kalau ada ketirisan, kalau ada rasuah, kalau ada pinangan, parti pembangkang tidak akan lepas sama sekali. Itulah sebabnya janganlah ingat bahawa oleh kerana kita sign MOU, kita sudah bagi free pass, laluan percuma. Tidak. Kita masih memainkan peranan semak dan imbang sebagai parti pembangkang. Kalau anda buat salah, kita akan betulkannya. Kalau anda terpesong, kita akan tarik anda ke pangkal jalan yang betul. Jadi sebab itu saya agak bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Tajuddin Rahman. Sebab itu dia kata kenapa perlu dia tertangani dengan pembangkang. Ertinya dia sama sendiri pun tak percaya. Kalau ukuahnya dalam kerajaan yang ada hari ini, yang terbentuk daripada UMNO, daripada PAS, daripada PBM, dengan kukuh atau dengan Perikatan Nasional, tak perlu pun dengan parti pembangkang. Tapi kerana tak kukuh, kerana goyah, kerana masing-masing saling ada dendam-mendendam. Sebab itu saya katakan, apabila saya mendengar pelbagai kenyataan yang dilontarkan oleh ahli-ahli daripada PBM, saya tak nampak keikhlasan mereka. Saya tidak nampak keikhlasan mereka. Sebab itu sekarang ni kita harus masuk dalam suasana politik yang benar-benar jujur dan ikhlas. Sebab itu saya dah cakap berkali-kali, dalam politik ini perlu ada kejujuran. Tanpa kejujuran yang akan menderita rakyat. Saya lihat keadaan sekarang ni begitu bercampur.